Tapi tak apa. Mana bila kita baca lagi tentang apa ayat-ayat kebesaran Allah SWT ini, kita nak mengakui kebesaran Allah SWT. Bukan sekadar baca, tapi bagaimana kita nak masukkan kebesaran Allah dalam hati kita kan. Kan kita kan, bila mana kita tengok kebesaran Allah SWT, apa perkataan yang terlintas daripada perkataan mulut kita ialah Subhanallah, Allahu Akbar kan. Mana ni lah kita nak kan. Kita nak memuji-muji kebesaran Allah SWT kan. Kita nak mengagungkan kebesaran Allah dalam setiap percakapan kita kan. Dalam hati kita, apa yang kita lafazkan ni, kita nak besarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, kan? Kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bagaimana kita nak mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini? Dengan kita apa? Mengenal kan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dalam Asmaul Husna kan. Dia ada 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti setiap daripada nama-nama Allah ini, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini membawa makna yang makna yang sempurna kan. Kita tengok antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim kan, pemurahnya Allah, Ar-Rahimnya Allah, pengasihnya Allah kan. Antara ayat yang biasa kita baca kan dalam surah Al-Fatihah, kita akan baca ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kan? Kita selalu sebut kan, sebut nama-nama Allah SWT ini. Dalam masa kita nak membina kan, kita nak yakin bahawa kebesaran Allah SWT ini dalam diri kita. Itu antara kan cara-cara bagaimana kita nak bina kebesaran Allah dalam hati kita. Itu maksudnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Baik, itu tentang ayat Al-Quran yang menceritakan tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok pula apa antara hadis kan. Hadis yang menceritakan tentang kan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita tengok. Daripada Abu Hurairah yang disepakati kesahihannya dalam Al-Sahih kan. Maksudnya, aku diperintahkan untuk memarahi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka dirinya dan hartanya terpelihara daripadaku, kecuali dengan hak Islam. Dan hisabnya ialah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana apa tujuan kedatangan nabi-nabi atas muka bumi ini kan. Apa tujuan kan? Apa tujuannya datangnya suruh nabi-nabi Allah hantar ke atas muka bumi untuk apa? Untuk mengajak manusia kan, minaz zulumati ilan nur kan. Mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya kan. Untuk mengajak manusia daripada kan, untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah kan. Ini antara tujuan kan. Tujuan seluruh nabi-nabi Allah hantar ke atas umat ini untuk mengajak manusia kan untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Kenapa pentingnya untuk kita ucap kalimah la ilaha illallah? Jadi kita tengok apa manfaatnya, apa kelebihan apabila kita dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi itu daripada hadis Utsman bin Affan dalam Sahih Al-Muslim kan. Beliau kata, man mat wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Ni kita nak kan. Maksud apa tuan? Man mata, siapa yang mati. Mati ni nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, rela tak rela, pasti kita akan bertemu Allah SWT kan. Sebab Allah SWT berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Jadi sebab tu dalam nanti kita tengok IC kita kan, hanya tertera tarikh lahir tuan. Tak tahu kalau IC tuan-tuan ada tertera tarikh mati tak ada kan. Jadi tak. Jadi makna nak cerita mati ini hak milik mutlak Allah SWT. Bila mana, saat mana, tika mana, tak tahu. Yang penting bagaimana kita sebagai orang beriman ni, kita buat persediaan untuk menghadapi kematian. Itu paling penting. Mati itu pasti. Yang penting bagaimana kita buat persiapan untuk kita menemui kematian. Kan? Itu yang paling penting. Dan yang paling pentingnya bagaimana kita nakkan pengakhiran kehidupan kita ini, kita dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Janji Allah, siapa yang mati ataupun yang meninggal kan, tinggalkan dunia ini dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, pasti Allah akan kurniakan di syurga. Dia tuan, bagaimana kita nakkan satu kalimah yang ringan, yang mudah ini untuk kita ucapkan pada pengakhiran kehidupan kita. Dia tuan, bila mana kita nakkan kalimat ini dapat disebut pada hujung kalam kita, pada pengakhiran kehidupan kita, ini bergantung kepada apa amalan kehidupan harian yang kita buat. Kan? Dia bergantung pada apa amalan harian yang kita buat. Kan? Jadi tuan, inilah yang pentingnya kan. Ni bagaimana hari ni tuan, kita tarbiyah diri kita kan, kita datang ke surau
datang ke majlis ilmu ini. Untuk apa? Ini antara persediaan-persediaan untuk kita kan, untuk kita menghadapi kematian. Ini persediaan kita, salah satu cara kan. Ni kalau kita tak paksa diri kita untuk datang majlis ni, kita baik di rumah kita sedap kan. Tengok Ashraf Awani kan. Kan. Ataupun tengok apa kan. TV1 tak ada, tak boleh, tak ada masalah. Itu boleh. Tapi yang penting mana kita kewajipan kita, yang mana keutamaannya kan. Mana aulanya maghrib, mana yang pentingnya, mana kalau kita dapat hadir berjamaah itu lebih baik kan. Mana solat yang baik ialah solat yang mana ramai makmumnya. Solat wajib ini atau solat fardu ni yang paling afdal ialah di mana yang pertama di tempat surau-surau di masjid-masjid kan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mana jemaahnya ramai. Itu paling bagus kan. Bagaimana hari ni kalau mat kilau baru ni keluar, dia boleh pecah panggung. Dan hari nak kita nak juga bila mana Bilal azan, kita penuhkan surau. Tak naklah pecahkan surau kan. Kita penuhkan surau bila mana muazzin melakukan azan. Inilah kekuatan umat Islam sebenar. Bila mana kita dapat meramaikan jemaah-jemaah ketika mana solat-solat fardu. Di itulah solat fardu memang digalakkan. Nabi anjurkan untuk solat fardu ni di masjid-masjid di surau-surau. Manakala solat sunat ni dalam satu hadis mengatakan sembunyikanlah solat sunat kamu. Maknanya apa? Bukan tak buat. Maksudnya sembunyi bukan tak buat. Mana kita boleh banyakkan solat sunat ini di mana? Di rumah-rumah kita kan. Jadi rumah-rumah kita pun nak juga bercahaya dengan amalan kita. Dengan dipenuhkan cahaya dengan apa? Dengan rancangan TV saja kan. Dengan lampu-lampu yang lawa. Tapi kita nak munawirinkan, cahayakan rumah kita dengan amalan-amalan kita. Jadi banyakkan solat-solat sunat di rumah-rumah kita kan. Sebab tu Nabi SAW, mana solat sunat Nabi banyak di rumah kan. Mana solat wajib memang Nabi akan wajibkan kan. Nabi untuk solat di masjid-masjid di surau-surau kan. Kenapa? Kan sebab Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yawmil akhir kan. Siapa yang mengimarkan rumah Allah SWT ni orang yang beriman kepada Allah SWT. Ini kita cerita tentang orang beriman ini kan. Inilah kita nak sebut kan. Orang beriman ni antara ciri-ciri dia kan. Mengimarkan rumah-rumah Allah SWT kan, dapat taat daripada perintah Allah. Ini antara ciri-ciri orang yang beriman. Tapi itu yang pertama kan. Cabang iman yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa cabang iman yang kedua? Cabang iman yang kedua ialah beriman kepada semua utusan Allah Subhanahu wa taala kan. Beriman kepada semua utusan Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kita tengok apa dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang beriman kepada Allah, kepada semua utusan Allah. Jadi siapa utusan Allah ni tuan-tuan? Jadi tengok. Wal mu'minun. Dia sebut lagi. Wal mu'minun, diingatkan lagi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu baina ahadin min rusuli. Ini tuan, biasa kalau kita baca tahlil ada kan ayat ni. Ayat apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na kan. Jadi kita tengok apa terjemahan ini. Terjemahannya, dan orang beriman. Ditekankan lagi wal mukminun, orang beriman. Dia tak sebut orang Islam wal muslimun tak, wal mukminun. Dan orang beriman ni semuanya beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, dan lan fariqu, dan tidak ada pembezaan antara seorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya kan. Itulah maksudnya beriman kepada semua utusan Allah kan. Jadi siapakah utusan Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan? Jadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala ialah tak lain tak bukan ialah para nabi-nabi kan. Bagaimana seluruh nabi-nabi Allah utuskan atas muka dunia untuk apa? Untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi tuan-tuan, jadi sebagai orang beriman yang pertama yang kedua, iman kedua ialah untuk kita mempercayai nabi-nabi dan rasul-rasul kan. Jadi bilangan nabi yang wajib kita percayai ada berapa tuan-tuan? 25 kan. Ada 25 nabi yang wajib kita percayai. Bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kan? Dia nak senang nak hafal, dia ada nasyid dia. Kenapa? Kadang-kadang kita ni ditanyai oleh cucu kita. Cucu pergi kafar kan. Ditanya, Datuk, nyanyi sikit lagu Nabi Lut. Datuk kata pergi tanya nenek.
Nenek pula tengah sibuk basuh baju pinggan. Tanya atuk balik. Lah satu juga kena kan. Jadi tak makna tak salah untuk kita kan. Tahu siapakah nabi-nabi kan. Nabi-nabi yang wajib kita percaya ada sebanyak 25 orang kan. 25 nabi kan. Bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuhun, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Dia kau apa tuan? Kalau buat betul nasyid ni cepat sikit hafal ni kan. Kalau hafal tangan-tangan, confuse kan. Kalau nasyid ni dia dah ada flow dia kan. Kan? Jadi tak salah kan. Jadi inilah indahnya Islam kan, seninya Islam. Mana bukan sekadar kata bukan tak boleh hiburan kan ni, bila mana sebut Islam ni tak boleh hiburan, bukan tak boleh. Ni antara hiburan Islam. Mana kita nasyidkan lagu nama nabi-nabi untuk mudah kita hafal kan. Mana kalau lepas ni kalau cucu tanya anak naik confident. Meh nyanyi sama. Kan. Yakin kita kan. Mana kita nak macam tu kan. Jadi itu antara kan, nabi-nabi yang wajib kita percayai ada seramai 25 orang kan. Ni tuan-tuan persoalan. Soalan tuan-tuan. Daripada 25 nabi ni kan. Ada nabi yang digelar ulul azmi. Ataupun sekarang top 5 kata. Di top 5 sekarang tengah-tengah popular kan. Trending ayat. Tapi itu cerita dunia. Bukan kat sini kan. Daripada 25 nabi tu ada 5 nabi yang digelar ulul azmi. 5 orang nabi. Siapa tu tuan? Baik belajar sekarang. Nanti balik jadi kalau cucu tanya, kita dah jawapan kan. Ni kita buat persiapan ni untuk apa? Di samping cucu tanya mana kita nak tambahkan ilmu kita lah tuan kan. Siapakah Nabi Ulul Azmi ni tuan? Ni persoalan pula kena tanya pula ustaz ni kan. Siapakah Nabi Ulul Azmi? Yang pertama. Okey, tak apa, kita sama-sama kongsi kan. Yang pertama Ibrahim alaihissalam kan, Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini duduk pada zaman Nabi siapa? Pada zaman raja siapa? Raja Namrud kan. Raja Namrud. Dan apa ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim? Jadi tuan-tuan, betul benar. Daripada 25 nabi ni semua nabi uji. Semua nabi diuji kan. Semua nabi diuji kan. Memang nabi semua diuji, tapi ulul azmi ni betapa hebatnya cabaran yang diterima oleh nabi-nabi ulul azmi ni. Okay. Yang pertama tadi Nabi Ibrahim AS. Apa ujian yang berat yang diterima oleh Nabi Ibrahim AS? Yang pertama, kan, Nabi Ibrahim ini kan, dicampakkan ke dalam apa? Ke dalam api. Kan. Kita kena api rokok dah panas kan sikit. Kalau tak kena cucu rokok tu lagi panas kan. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim ini ujian ini dicampakkan ke dalam api. Tapi bagaimana keadaan Nabi Ibrahim? Adakah terbakar, hangus tak? Kan? Apa dia sebut? Bardan wa salam. Kan? Allah sebut, Nabi Ibrahim bila mana dicampakkan dalam api, Nabi ini duduk dalam keadaan sejuk dan selamat. Kita jangan cuba. Kita bukan Nabi. Kalau kita cuba, confirm terbakar. Kan? Jadi Nabi Ibrahim bila mana dicampakkan dalam api, Nabi Ibrahim berada dalam keadaan sejuk dan selamat. Itu yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, siapakah Nabi Ulul Azmi yang kedua? Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan apa cabaran Nabi Musa tu kan? Yang pertama, Nabi Musa ini sedih tuan. Nabi Musa ini bila mana dilahirkan oleh ibu beliau, beliau tak dijaga terus oleh ibu beliau. Setelah dilahirkan, ibu beliau meletakkan dalam bakul dan bakul itu diletakkan di atas sungai Nil kan. Jadi bagaimana perasaan seorang ibu yang lahirkan anak, terus anak kena bukan orang jaga, alihkan kat sungai, belum tentu selamat kan. Tapi bagaimana keteguhan iman kan. Ibu Nabi Musa kan, sebab perintah. Kenapa kena berbuat demikian? Kerana pada masa itu zaman siapa? Nabi Musa ini hidup pada zaman Raja Firaun. Firaun menitahkan setiap mana bayi laki yang lahir dibunuh. Kan? Laki lahir bunuh. Kan? Itu perintah Firaun.
Ha. Dan Firaun ini apa kelebihan Firaun? Sehingga mengaku dia Tuhan. Firaun ni mengaku dia Tuhan sebab apa? Sebab dia ni tak pernah sakit, tak pernah tak pernah sakit, tak pernah demam. Macam kita, kejap-kejap sakit kepala kan. Nak tengah-tengah bulan lagi sakit kepala kan. Kan? Kan? Mana Nabi Ibrahim, Firaun ni tak pernah sakit. Sebab tu dia berani mengaku dia Tuhan. Dan bagaimana kan? Kan? Allah hantarkan Nabi Musa untuk dakwah Firaun. Boleh masuk dalam istana. Bukan salah masuk istana kan. Kita pun belum pernah dapat jemputan masuk istana kan. Lalu istana je pun kadang-kadang belum nampak kan. Itu pun ke laut, terlalu kan. Bagaimana kan? Nabi Musa dapat berdakwah dengan Firaun dalam istana kan. Jadi itu kelebihan Firaun. Kelebihan Nabi Musa kan. Yang ketiga, siapa tuan-tuan? Nabi Ulul Azmi yang ketiga. Nabi Isa AS. Nabi Isa AS. Ini pun cabaran hebat tuan-tuan. Dilahirkan tanpa ayah kan. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah kan. Ni kalau tuan-tuan sekarang kita lahir tanpa ayah, orang ni gila. Tak betul orang ni kan. Bukan tak. Jadi inilah Nabi Isa kan. Bagaimana cabaran beliau menyampaikan dakwah dalam keadaan beliau ni dilahirkan tanpa ada ayah kan. Tapi bagaimana kan? Allah utuskan juga Nabi Isa ni untuk menyampaikan dakwah. Itu Nabi Isa AS kan. Kemudian yang keempat, Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS. Nabi Nuh. Nabi Nuh AS ni kan. Dia cabaran dia pun hebat kan. Nabi Nuh ni berdakwah selama berapa tahun kan? Dalam Al-Quran disebut Alfin illa hamsun kan? 1000 kurang 50 kan? Berapa tuan? 950 tahun kan? 950 tahun. Ni dah dakwah yang Nabi Nuh lalui selama 950 tahun kan? Waktu yang bukan biasa-biasa, luar biasa. Kita pun tak pernah hidup 1000 tahun. Kita umat Nabi ni umur anggaran umri ummati baina siti wa sab'in. Umur umatku ni lebih kurang 67 tahun je. Kan? Lebih daripada tu bonus. 1000 sangat bonus kan. Tapi tak. Bagaimana kelebihan yang Allah berikan daripada Nabi Nuh? Nabi Nuh ini dapat hidup sama 950 tahun. Jadi berapakah pengikutnya ketika itu? Pengikutnya mengikut dakwah Nabi ni berapa orang? Tak ramai. 83 orang. 83 orang dia yang mengikut kan ajaran yang boleh bagi Nabi Nuh AS. Ni tuan kalau ikut KPI dunia fail ni. Fail. Tapi tak. Dalam dakwah dia tak ada bukan banyak mana yang kau ikut. Yang penting kau buat ke tak. Tu je. Ni dalam dakwah. Kita dakwah ni berbeza dengan KPI dunia. Yang penting sejauh mana kan ketaatan yang engkau lakukan. Sebab tu apa yang Allah perintahkan kita kena buat. Ni kita belajar daripada sifat Nabi Nuh AS kan. Nabi Nuh buat je tu kan. 950 tahun 83 orang. Yang paling bestnya bini dengan anak tak ikut. Kan. Ni Nabi Nuh AS kan. Patut kita orang yang paling kita cintai, orang kata tidur sebantal kan. Mana mestilah paling kita ikut kan. Tapi tak. Nabi Nuh ini dan isteri dan anak-anak dia pun tak ikut ajaran yang boleh bagi Nabi Nuh AS. Sebab tu itu yang cabaran yang dihadapi oleh Nabi Nuh AS. Dan yang tak sekali pastilah inilah kan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kita kena ingat, kita kena tahu juga sedikit tentang siapakah nabi-nabi kita dan siapakah nabi-nabi ulul azmi. Nanti balik boleh buat kuis dengan anak kita kan. Sebelum ditanya baik kita tanya dia siap kan. Jadi itu kan. Itu yang kedua, beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu cabaran iman yang kedua. Yang ketiga. Cabaran iman yang ketiga ialah apa tuan-tuan? Beriman kepada malaikat. Kan beriman kepada malaikat. Ini beriman kepada malaikat juga salah satu daripada cabang iman kan. Jadi tuan, berapakah bilangan malaikat yang wajib kita percayai? Ada berapa? Jawabkan confident kan. 2, 3 lah. Confident kan. Jawapan malaikat bilangan malaikat yang wajib kita percayai ada 10 orang kan. 10 malaikat ada lagu dia kan, nasyid dia kan. Mana mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya kan. Itu mukadimah sikit tentang malaikat. Malaikat ni diciptakan daripada cahaya kan. Dan malaikat ni tiada
Tak ada nafsu kan. Malaikat ni tak ada nafsu. Berbeza dengan kita manusia, kita ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu kan. Dan malaikat ni diciptakan daripada cahaya kan. Dan siapakah kan 10 malaikat tersebut? Kan. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam. Ini malaikat yang popular kan. Sebab apa? Dia dalam cerita apa-apa dia akan sebut nama Jibril kan. Dalam apa? Dalam Isra' Mi'raj Nabi malaikat Jibril kan. Dan malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu kan. Itu tugas malaikat Jibril. Yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua Mikail kan. Mikail ini membawa rezeki kan. Malaikat yang membawa rezeki ialah malaikat Mikail. Yang ketiga Israfil kan. Israfil ni juga ada apa kan? Dia tunggu je saat untuk Allah nak hancurkan dunia ni. Dia tiup je. Dia tiup je sangkakala, maka akan binasalah dunia ini. Itu malaikat Israfil. Dia tunggu je time Allah. Bila Allah nak perintahkan. Dia taat perintah Allah. Allah kata kun fayakun. Jadilah. Itu malaikat Israfil. Yang keempat. Bila Israel. Kan lagu kan. Jadi keempatlah malaikat Israel kan. Ni Israel ni malaikat yang mencabut nyawa kan. Suka tak suka. Dia kalau dah kata ambil, ambil lah kan. Tidak akan dilewatkan sesaat dan tidak akan diawalkan sesaat. Itulah tugas malaikat Israel mencabut nyawa kan. Itu baru 4. Siapa lagi 6? Yang ada di tangan, di kiri kanan kita kan. Apa dia? Yang mencatat amal kebaikan, malaikat Raqib kan. Malaikat yang mencatat amal kebaikan kita, malaikat Raqib kan. Iaitu malaikat yang mencatat amal kebaikan kita. Manakala malaikat yang mencatat amal kejahatan, malaikat Atid kan. Itu CCTV yang sentiasa ada kan. Tak perlu pasang CCTV lain. CCTV yang ada pada kita ni sentiasa ada. Ke mana dia ikut ada kan. Atau kita tidur pun dia ada kan. Itu tugas malaikat Raqib dan Atid. Mencatat amal kebaikan Raqib, malaikat mencatat amal kejahatan, malaikat Atid. Siapa lagi 4? Dan 6. Kemudian malaikat apa? Malaikat yang menyoal dalam kubur siapa? Munkar dan Nakir kan. Malaikat menyoal dalam kubur ialah Munkar dan Nakir kan. Soalan dah bocor tu kan. Soalan dalam kubur dah bocor. Tapi ni kat dunia kita boleh jawab. Tapi untuk jawab soalan dalam kubur ini, dia bukan mulut kita jawab. Itu amalan-amalan kita yang akan jawab. Jadi inilah tugas 2 malaikat yang akan menyoal dalam kubur. Dan yang kedua, yang terakhir. Siapa kata tuan-tuan? Malaikat Malik. Kan? Malaikat Malik ini apa? Menjaga apa? Pintu neraka kan. Malaikat jaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Jadi tuan-tuan, itulah antara itulah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui kan? Dan kita tahu juga apa kan tugas-tugas malaikat-malaikat ini. Dan itu cabang iman yang ketiga kan. Beriman kepada malaikat. InsyaAllah azan ya. InsyaAllah 9 lagi. 9 lagi. Tak apa, ada poin yang keempat ni cabang dia apa panjang sikit, tak apa, kita bagi laluan azan sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. Baik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Satu lagi cabang iman. Yang keempat. Tadi sebelum Isyak kita dah baca kan. Yang kita dah sebut cabang iman pertama, kedua dan ketiga. Kita sambung. Selepas Isyak ni sambung satu lagi cabang iman. Yang keempat adalah cabang iman. Beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya. Boleh kan? Beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kita tengok apa firman Allah SWT tentang beriman kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Kan? Mana? Sebagai orang beriman, kita kena tetapkan iman, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita beriman juga kepada kitab yang diturunkan pada Rasulnya. Jadi, kita beruntung tuan-tuan, kerana kita dapat merasai mukjizat Nabi. Ini mukjizat Al-Quran, ini mukjizat kan, yang Allah turunkan, yang Allah pelihara sehingga hari kiamat. Kan? Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami ialah menjaga Al-Quran. Jadi inilah kelebihan kita, mukjizat Al-Quran yang Allah hadiahkan kepada bagi Nabi SAW. Berbeza pada umat terdahulu kan. Umat terdahulu contoh macam Nabi Musa, dia ada, di selain dari kitab, dia ada dia punya mukjizat. Mukjizat dia apa? Tongkat dia. Tongkat dia boleh apa? Memecah belahkan apa? Kita belah laut kan. Menghidupkan orang yang mati kan. Jadi mukjizat dia hanya terguna pakai ketika zaman beliau kan. Sekarang Nabi Musa dah wafat, dah tak ada kan. Jadi bagi kita beruntung. Walaupun Nabi dah wafat, dah tinggalkan kita, tapi mukjizat Nabi ni masih ada sampai sekarang. Dan Allah pelihara sehingga hari kiamat. Itu Al-Quran. Dan apakah kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini? Diturunkan sebelum Al-Quran ni ada 3 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi kan. Apa dia tuan? Apakah kitab-kitab tersebut? Ya, yang pertama Taurat kan. Taurat kepada Nabi siapa? Taurat kepada Nabi Musa AS kan. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Zabur kepada Nabi kitab Zabur kepada Nabi Daud.
Injil kepada Nabi Isa, dan yang keempat Al-Quran sebagai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Al-Quran ni kita kena pertama kita syukur. Kenapa? Kita ada mukjizat yang apa? Yang Allah adakan kepada kita. Yang pertama untuk Al-Quran ni kita kena rasa kita nak rasa bagaimana kita nak jadikan Al-Quran ni sebagai sahabat kita, teman kita, kawan kita kan. Supaya Al-Quran ni menjadi pendamping bagi kita kan. Supaya apa pun kita merujuk pada Al-Quran. Merujuk pada Al-Quran. Supaya bagaimana hari ni resahnya kita bila mana kita tak dapat baca WhatsApp kan. Contoh kan. Hari ni kalau kita tak baca WhatsApp kan, kita rasa lain macam. Anak-anak kawan tengok kan. Dia ni baca WhatsApp pukul 3 petang tadi. Sampai sekarang tak baca. Gimana dia ni kan? Kan ada kat WhatsApp kan ada last scene kan. Begitu juga hari ni kalau kita gelisahnya kita bila mana kita tak dapat baca Al-Quran. Kita nak timbul perasaan macam tu kan. Supaya Al-Quran ni mendekat di hati kita kan. Al-Quran dekat di hati kita kan, supaya Al-Quran menjadi supaya yang penting kita nak jadikan Al-Quran sebagai pembela bagi kita suatu mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala kan. Jadi bagaimana nak jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita? Mana kita kena iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sentiasa baca Al-Quran. Yang penting cari masa untuk kita baca Al-Quran. Betul kita ni semua sibuk ni. Sekarang ni orang kata semua sibuk kan. Jadi bagaimana kita peruntukkan masa kita untuk kita baca Al-Quran kan. Sesibuk macam mana pun adakan masa kita untuk baca Al-Quran. Paling-paling tidak satu hari satu ayat. Paling kurang tuan-tuan. Satu hari satu ayat, makan sehari sekali. Makan tak boleh. Makan kena ikut time kan. Ngeteh ada, tengah hari ada, petang ada, malam. Itu. Jadi maknanya paling-paling kurang. Jadi lagi banyak lagi bagus kan. Mana lagi banyak lagi bagus. Bagaimana hari dulu masa Ramadan kita boleh hatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan kita mampu untuk hatam Al-Quran. Jadi bukan hatam Al-Quran itu bukan saja di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lain pun kita boleh buat. Boleh kita hatam Al-Quran kan. Paling-paling tidak kan. Manalah mungkin Ramadan sekali kan. Luar Ramadan satu kali lagi kan. Jadi lagi banyak lagi bagus kan. Kenapa tuan? Setiap huruf, bukan perkataan, setiap huruf Al-Quran yang kita baca ini menjadi pahala untuk kita kan. Setiap huruf, apa perkataan huruf? Contoh surah Al-Qalam pertama dengan surah An-Nun, sebut nun je kan, pun dapat pahala kan. Surah Yasin pun perkataan, pun dapat pahala kan. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim kan, 3 perkataan pun dapat pahala kan. Jadi Al-Quran ni selagi mana kita baca, nakkan baca, mana kita akan mendapat pahala kan. Jadi Al-Quran ni kita kena sibukkan kan, kita usahakan untuk kita baca Al-Quran. Itu yang pertama, tilawatul Quran. Yang kedua, kita setelah membaca Al-Quran, kita baca makna-makna Al-Quran. Sekarang ni Tuhan tafsirkan banyak kan. Bila mana kita baca tafsir Al-Quran, kita nak lebih mengetahui apa cerita-cerita yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Cerita-cerita yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Yang pasti cerita-cerita Al-Quran ni cerita yang benar-benar berlaku kan. Tiada dusta ni kan. Kalau cerita dunia ni cerita sensasi yang kita nak tahu kan. Yang pertama cerita tentang artis. Itu yang paling best orang tengok kan. Bila ni Lofa nak tunjuk muka anak dia, itu trending sangat kan. Orang sibuk nak tengok muka anak dia bila kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila PM nak bubuhkan parlimen, itu paling penting tak tuan. Itu antara trending cerita dunia. Itu cerita-cerita kan. Lepas tu kalau bola sepak, kenapa MU kalah masuk dua kan, orang kata kan. Itu cerita dunia lah tuan. Tapi kalau cerita-cerita dalam Al-Quran ni cerita yang memang benar-benar berlaku kan. Cerita yang terdahulu, yang sedang berlaku dan akan berlaku, semuanya telah dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi kita ni kan, sebagai orang beriman, kita tahu kelebihan ni, maka kita kena peruntukkan juga masa kita untuk kita baca makna-makna Al-Quran kan. Mana-mana kisah-kisah Al-Quran. Itu yang kedua, tafsir Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana nak mempertingkatkan tahap baca Al-Quran kan, tahap penguasaan Al-Quran itu. Yang ketiga, kita dengan mentadabbur Al-Quran kan. Kita baca lagi, mendalami lagi apa kelebihan istimewanya Al-Quran dengan tadabbur Al-Quran. Yang pertama, dengan tadabbur Al-Quran kita akan tahu yang pertama, bila tadabbur Al-Quran yang pertama kita akan tahu kan mana berapa bilangan surah Al-Quran kan. Berapa bilangan surah Al-Quran ni tuan? Ada 114 surah. Dari 114 surah tu ada satu surah yang Allah istimewanya orang perempuan, ada surah An-Nisa kan. Ada surah An-Nisa kan.
Berkenaan apa lagi tuan? Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Tapi yang paling penting, setiap daripada 114 surah itu, pastinya dalam dia punya kesimpulan daripada surah tersebut, Allah menceritakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang pentingnya untuk kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua kan. Kita akan tahu mana kita akan tahu apa maknanya surah-surah surah-surah Al-Quran kan, nama-nama Al-Quran kan, di mana ke Al-Quran diturunkan. Dia banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi rahsia-rahsia yang terkandung bila mana kita kan, selalu sentiasa menjadikan Al-Quran ni sebagai sahabat kita, teman kita, kawan kita kan. Jadi bukan sekadar untuk ditontonan, bukan sekadar hiasan, bukan jadi sekadar hantaran, tapi kita bagaimana kita nak abadikan Al-Quran ni dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ditonton muslimin yang dirahmati Allah. Di sekadar itulah untuk perkongsian ilmu kita pada malam ini kan. Jadi hari ini kita dapat bacakan tentang 4 cabang-cabang iman. Jadi tuan-tuan, kalau kita tahu, kita tengok daripada cabang iman pertama sampai ke 4, ini adalah turutan daripada rukun-rukun iman. Di sekadar itu tak ada soalan InsyaAllah kalau tak ada apa, sekadar itu sebagai sandaran dalam apa yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan, kekilafan, kedaifan itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah merahmati pertemuan perjumpaan kita pada malam ini, dan Allah ganjari dengan pahala, dan pahala inilah bekalan kita semua untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimaafkan saya, doakan saya sehingga bertemu lagi. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.